Okey, so hari ini kita masih lagi pergi kepada soalan pilih atur yang ada syarat. Tapi kali ini dalam satu soalan itu ada dua syarat ya. Okey, dan soalan yang ada dua syarat cikgu asingkan dia kepada dua jenis. Satu ialah jenis tak bertindik. Maksudnya syarat itu tak adalah yang ataupun senang kata dia rebut benda yang sama. Nanti kita tengok Kalau jenis yang bertindik kita akan nampak dia rebut benda yang sama. Okay, so kita tengok soalan ini dulu. Okay, kita masih gunakan apa yang kita belajar sebelum ini, hanya ubah sikit So ada nombor, cikgu nak bentukkan nombor 3 digit daripada digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, tak boleh berulang. Okay, dan syarat saya ialah dia mesti kandaan 5 dan dia mesti kurang daripada 300. So kalau kamu tengok di sini soalan ini ada dua syarat dia mesti merupakan kandaan 5 dan satu lagi syarat ialah dia mesti kurang daripada 300. Okey. Damia Alisa? Damia Alisa? Ya, teacher. Okey, teman-teman buat soalan ini Bagi siku satu example, nombor 3 digit dia mesti merupakan kandaan 5 kurang daripada 300. Tak boleh ada digit berulang daripada nombor yang cikgu bagi. Sebagai contoh, apa dia? Example dulu. Empat enam lima. 465. Okey, ada 3 digit. 465 memang ada. 465 boleh. Okey, ini kandaan 5, betul. Tak boleh kurang daripada 300. Kamu punya lebih daripada 300. So example ini tak boleh pakai. 235. Okey, katakan awak pilih 235. Cikgu check balik Nombor 3 digit daripada, okey, 2 ada, 3 ada, 5 ada, boleh. Kandaan 5, betul. Kurang daripada 300, betul. Tak ada digit berulang, okey, betul. Boleh. 235 boleh. So dengan ini awak nampaklah nombor yang cikgu akan tulis keluar nanti ada 3. So cikgu akan buat 3 garis lah 3 garis, 1, 2, 3. So kita selalu akan buat bahagian yang ada syarat punya. Tapi sekarang kita ada 2 syarat. Satu ialah kandaan 5, satu ialah kurang daripada 300. Okey, kita pergi kepada syarat pertama dulu. Kandaan 5. Okey. Damia sambung Okey, kandaan 5. Kita nak rujuk mana? Digit depan ke digit belakang? Kalau kandaan 5. Digit belakang. Okey, belakang. Apakah nombor yang cikgu boleh tulis di sini? Supaya dia ialah kandaan 5. 5 dengan kosong. Dua-dua, 5 dan 0. 5 je. 5 saja Walaupun 0 ialah kandaan 5 di sini, tapi 0 cikgu tak bagi awak. So tak boleh lah So hanya ada berapa cara di kawasan ini? 1. Boleh? Okay, lepas tu kita akan tengok syarat yang kedua, kurang daripada 300. So kita akan rujuk digit mana supaya kita cepat tahu dia itu kurang daripada 300 ataupun tidak. 1 dengan 2. Di tempat mana? Tempat mana? Sorry. Di tempat depan. Okey, di tempat depan, cikgu boleh letak 1 ataupun 2 supaya dia kurang daripada 300. So sini berapa cara? 2 cara. 2 cara. Okey. So bila soalan ini ada 2 syarat, kamu akan nampaklah kita akan tengok one by one. Okey. Hanya beza di sini, selepas awak kaji apakah syarat yang dikenakan, kita kena tengok satu lagi ini. Dia bertindih ke ataupun tak bertindih? Ataupun kadang-kadang cikgu pakai ayat, dia lebut tak? Contohnya kalau kamu tengok ini, dia ambil 1 dan 2. Yang belakang ini dia ambil 5. Ada nombor yang sama di antara mereka tak? Sini 1, 2, belakang 5. Ada nombor yang serupa, Damia? Tak. Itu maksud saya tak bertindih, tak rebut. Mereka sendiri-sendiri punya. Mereka tak rebut di antara mereka. Sesama sendiri. Cikgu biasa kata dia tak rebut lah. Okey, kalau soalan ini ialah jenis tak rebut, maka kita buat macam apa yang kita buat sebelum ni. Simple saja. Okey, buat macam sebelum ini. Hanya kali ini ada
3 syarat kita kena fikirkan lah. So sekarang kalau kamu tengok kena tengok jari cikgu balik. So cikgu bagi awak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cikgu bagi awak 7 digit. So ikut tadi kita, syarat pertama kita sudah wajibkan yang 5 ini mesti letak di hujung. So dia tak boleh tak fikir lah. Okey. Lepas itu antara digit 1 dan digit 2, salah satu akan dimasukkan ke depan. Tapi cikgu tak pasti, 1 ke 2. Tapi salah satu akan masukkan. Kalau saya masuk 1, maksudnya saya tinggal lagi 2, 3, 4, 6, 7. Kalau saya masuk 2, cikgu ada lagi 1, 3, 4, 6, 7. So soalan saya ialah selepas saya masuk satu angka di belakang iaitu 5 dan saya masuk satu angka di depan sama ada 1 ataupun 2. Ada berapa lagi digit belum diisi? 5 digit. Okey, ada lagi 5 digit belum diisi. Okey Siapa kalau tak faham kenapa 5 digit itu, cakap dengan saya, cikgu terang lagi. Sebab itu yang paling penting. Okey, sekarang berapa lagi tempat cikgu belum isi nilai? Kami sambung berapa? 1. Satu tempat lagi perlu diisikan nilai. Okey, kita ada 5 digit, ada 5 nombor. Satu tempat saja perlu diisi. So ini kita susun semua ke susun sebahagian? Susun sebahagian. Okey, susun sebahagian. Maka apakah N kamu? 5. Apakah A kamu? 2. Berapa tempat nak isi? Oh, 1. 1. Okey. So, cara tulis jawapan? 5P1 5P1 darab 2. darab 2. Sekejap. Sudah. Dah. Okey, tapi sepatutnya kena tulis juga darab 1 lah walaupun tak ada kesan. Okey. Okey. Cikgu akan galakkan. Okey, kalau awak tulis tadi punya ini, cikgu pun tak tolak markah sebenarnya. Cikgu akan bagi awak markah penuh. Tapi cikgu akan galakkan kamu tulis dalam keadaan macam ini. Ikut susunan yang betul. Supaya nanti kita pun senang fikir. Okey, mula-mula ialah 2 darab 5P1 darab 1. Walaupun jawapan serupa macam awak dia. Dalam exam kalau awak tulis 5P1 darab 2 pun cikgu bagi awak markah penuh. Hanya digalakkan tulis macam ini. So apakah jawapan kamu? 10. Okey. Sekarang kita pergi tengok contoh yang seterusnya. Kali ini cikgu kata, cikgu bagi awak 2 syarat tapi jenis ini ialah jenis yang petindih. Maksudnya dia lembut. Kalau petindih maksudnya dia lembut. Apa maksudnya lembut? Nanti kita tengok. Okey, kenapa cikgu kata dia lembut? Okey. So kalau kamu tengok soalan ini, okey, kejap ruangan tak cukup. Okey, cikgu hantar ke bawah dulu. Okey So kalau kamu tengok soalan ini, okey, sekali lagi cikgu bagi awak nak bentukkan nombor 3 digit. Okey, digit yang cikgu bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lebih kurang sama dengan cerita tadi kan. Okey, kali ini cikgu kata dia mesti nombor ganjil dan melebihi 500. Okey, digit tak boleh berulang. So kalau kamu tengok di sini syarat kita ialah 1 nombor ganjil, 1 lagi ialah melebihi 500. Siapa buat dulu, siapa buat kemudian sebenarnya tak kisah tak kisah. Okey, bagi saya satu contoh dulu Bagi cikgu satu contoh dulu. Abdullah. Dia biasa panggil Abdullah tak jawab punya. Abdullah? Okey, tak ada. Okey. Bakis? Ya, teacher. Okey, kita sama-sama buat dia. Okey, bagi cikgu satu example dulu. Sorry, tak dengar. Apa dia? 567. 5, 6, 7. Kita tengok boleh tak? Okey, 3 digit ya. Okey, 5, 6, 7 memang cikgu ada bagi awak. Dia ialah nombor ganjil, betul. Melebihi 500, betul. Okey.
So, tak ada digit berulang. Okay, so ada 3 garis ya. 1, 2, 3. Okay, so kita duluan nombor ganjil. Okay, sambung Pakis. Okay, nombor ganjil cikgu nak tengok mana? Depan, belakang, tengah-tengah? Belakang. Okay, belakang. Apakah nombor yang cikgu boleh isi di sini? 1, 3, 5, 7. Ada berapa cara di sini? 4. Okay, ya. Okay, lepas tu kita tengok syarat kedua ini. Melebihi 500. Kontrol di mana? Cikgu nak tengok mana? Okay, depan. Apa yang boleh isi? 5, 6, 7. Okay, berapa cara di sini? 3. 3 cara. Okay. So ini adalah soalan yang ada dua syarat punya. Tapi kali ini dia beza dengan contoh sebelum ini sebab kalau kamu tengok dia ada nombor lebut. Ini ada 5, ini juga ada 5. Itu maksud saya. Oh, okay. Ada lagi satu dia lebut kan? Ini ada nombor 7, ini ada nombor 7. So itu yang maksud saya dia ada petindih. Seolah-olahnya kalau saya buat set saya buat set 5 dan 7 dua-dua lebut di sini. 6 di sini. Okey, 1, 3 di sini. Itu maksudnya. Dia ada tempat petindih. Maksudnya nombor yang kita boleh pilih untuk depan dan belakang sebab syarat yang dikenakan oleh dia di dalam itu ada nombor yang berulang. Mereka lebut. 5 pun dua-dua tempat nak, 7 pun dua-dua tempat nak. Okey? Okey. So itu maksud saya. So untuk soalan jenis ini, cara buat dia berbeza sikit ya. Sebab mereka berlebut, maka kita tak boleh sekaligus buat sampai habis. Kita kena buat ikut case. Okey? Okey. Kalau kita nak tahu ada berapa case, kadang-kadang ada cara cepat, tapi cara cepat cikgu sangat susah nak terangkan kepada kamu. So cikgu terang dengan cara panjang sikit ya. Tapi kalau siapa nampak cara pendek nak buatlah, cikgu tak ada masalah Okey, so di sini kita akan buat soalan ini fikir kemungkinan-kemungkinan yang ada. Okey, so kalau kamu tengok sini dalam bulatan merah ada 3 nombor. Bulatan belakang ada 4 nombor. Maka cikgu akan kontrol, case saya akan berdasarkan depan. Sebab kalau cikgu buat case ikut depan, cikgu hanya ada 3 case. Sebab ada 3 nombor saja. Cikgu akan buat 3 case. Okay. Kalau cikgu nak buat belakang punya, nanti cikgu boleh tunjuk kepada kamu Kalau kamu nak ikut belakang punya, maka cikgu ada 4 case. Case 1, case 2, case 3, case 4. Nak buat macam ini boleh tak? Boleh. Jawapan akan serupa. Tapi awak akan tengoklah sebelah kiri cikgu buat 3 kali cukup. Sebelah kanan saya kena buat 4 kali. Okay. So, mesti yang 3 kali lebih cepat sikit kan? Itu dia. Tapi kalau awak nak buat ikut sebelah kanan punya, sebenarnya boleh. Nanti cikgu tunjukkan So, kita akan buat macam ini. Bila dia ada cerita petindih, nombor dia rebut, maka saya akan buat ikut case. So, case cikgu akan ikut syarat pertama ke, syarat kedua ke, bergantung kepada mana satu nombor pilihan itu lebih kecil. Contohnya sini ada 3, sini ada 4, maka saya pilih 3 punya. Supaya tak payah fikir banyak case. Okey, apa maksudnya pula? Okey, maksudnya macam ini. 3 nombor Okey, untuk case pertama, cikgu wajibkan saya mesti pilih 5 di atas pula. Pada digit pertama. Kalau case 2, cikgu fikirkan 6. Kalau case 3, cikgu fikirkan 7. Itulah kenapa ada 3 nombor, ada 3 case. Sebab kita akan buat satu demi satu. Okey, sekarang selepas awak tetapkan ini ialah 5, kita tengok belakang Belakang asal mula-mula kita sebenarnya boleh letak 1, 3, 5, 7. Semua ini akan keluar, apa soalan saya lupa. Okey, semua ini akan keluar nombor ganjil. Tapi masalah sekarang 5 sudah mesti tulis di depan. So belakang tinggal apa lagi nombor kita boleh isi, Afiq? Afiq?
Tak dengar suara you. Sekali lagi. 1. Cikgu hanya boleh isi satu aja. Nombor lain tak boleh. Boleh. Apa lagi? 137. Okey, 137. Cikgu tak boleh letak 5 lah sebab 5 sudah letak di depan. Okey. Kalau kes kedua, cikgu masuk 6 di depan. Afiq sambung Belakang cikgu boleh isi apa nombor? 1357. Ini pilihan banyak sikit. Keempat-empat masih boleh isi. Okey, kalau kes ketiga, 135. 135. Itu maksud saya kita akan kaji satu demi satu. Okey, lepas tu kita mula buat dia. So sekarang cikgu nak isi ada berapa cara Cikgu pakai hitam lah ya. So untuk isi tepang sini cikgu ada berapa cara? Afiq sambung. Berapa Macam cara? Untuk isi tepang ini cikgu ada berapa cara? Cikgu masuk 5 di situ. Berapa cara? 1. Satu lah, iaitu masukkan 5. Okey. Okey, belakang ini ada berapa cara? 3. 3. 3 cara. Okey, sekarang kamu fikirkan Okey, cikgu perlu isi di 3 tempat. Okey, sudah letak 5 di depan. Belakang sama ada cikgu masukkan 1, 3 ataupun 7. So sekarang untuk tempat ini ada berapa lagi nombor ada? Tengok balik soalan kita. Okey. Ada 5. Okey, so mula-mula cikgu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 1 sudah masuk di depan iaitu 5. Lepas tu antara 1, 3 dan 7 salah satu dimasukkan. So cikgu ada lagi 5. Okey, betul? Nombor ada 5 lagi. Kejap. Nombor ada 5 lagi. Tempat nak isi ada berapa? 1. Tempat hanya ada 1. So ini susun semua ke susun sebilangan? Sebilangan. Okey, so maksudnya kita akan pakai MPR lah kan? So apakah N kamu? 5. R kamu? 1. So macam mana tulis jawapan dia? 1 darab 5 P1 darab 3. Jawapan? Jawapan 15. 15. Okey. So maksudnya, cikgu padam benda yang tak nak So maksudnya di sini ialah untuk kes ini kalau cikgu letak 5 di depan, untuk masih memenuhi syarat yang dikenakan di sini, cikgu ada 15 cara. Cikgu ada 15 cara. Lepas tu kita fikirkan, kalau cikgu letak 6 di depan pula. Okey. Afiq sambung Okey, sini berapa cara? 1. Okey, belakang sini berapa cara? 4. 4. Tengah-tengah ini berapa cara? Ada 5. Ada 5 nombor, isi di berapa tempat? 1. So berapa cara? Macam nak sebut dia punya formula? 1 darab 5 P1 darab 4. Okey, so sini masih 5P1. So kita akan buat inilah 1 darab 5P1 darab 4. Jawapan? 20. 20. Okey. Lepas tu kita pergi kepada kes ketiga. Kes ketiga. Okey. So sini berapa cara? 1. 1. Sini berapa cara? 3. Okey, tengah-tengah situ berapa cara? 5. Okey, di mana iaitu 5P1 balik lah kan? 5 cara. So cara tulis? 1 darab 5 P1 darab 3. Jawapan? Jawapan 15. Okey. So soalan jenis ini kalau dia ada 2 syarat dan kita dapati dia ada pertindihan di antara mereka, maka kita akan kaji ikut kes. Kes 1, kes 2, kes 3. Ada berapa kes berkandung kepada ada berapa cara di sinilah. Okey. Lepas itu sudah dapat jawapan ini, so bila kita nak tahu berapa cara, kita kena fahamlah kalau saya mula dengan angka 5, saya ada 15 cara. Kalau saya mula dengan angka 6, saya ada 20 cara. Kalau saya mula dengan angka 7, saya ada 15 cara. So akhirnya semua ada berapa cara kita jumlahkan. So jawapan? 50. 50 cara. Boleh. Itu maksudnya soalan ada petindih dengan tak ada petindih.
Okey. So cikgu bagi contoh lain. Okey, cari buku cikgu bagi contoh lain jenis yang dua syarat punya. Cikgu tak cakap dia petindih tak petindih tau. Kamu fikir sendiri Kamu fikir sendiri. Okey. Contoh baru Okey, cikgu bagi awak perkataan ini A, S, B, bukan B, M. A, S, B, M. Lepas tu cikgu bagi 1, 2, 4. So semua cikgu bagi awak 4 huruf 3 nombor Cikgu minta awak bentukkan kod. Bentukkan satu kod yang terdiri daripada kita nak panggil apa ada kod yang terdiri daripada 5, kita panggil apa? 5 aksara Apa perkataan dia? Tak ingat. Maksudnya nak 5 lah. Okey, nak 5. Syaratnya aksara yang pertama ataupun huruf yang pertama mesti merupakan huruf worker. Okey, yang terakhir sekali iaitu yang kelima, aksara yang kelima mesti terdiri daripada nombor genap. Yang lain tu tak ada syarat sudah. Okey, tak boleh ulang. Tak boleh ulang. Okey, soalan tanya kamu, ada berapa cara nak susun ini? Cikgu bagi A, S, B, M, 1, 2, 4. Nak bentukkan kod 5 aksara. Aksara yang pertama itu mesti huruf worker. Yang hujung sekali itu yang kelima mesti merupakan nombor genap. Dan benda tak boleh ulang. Maksudnya kalau sudah ambil A di depan, belakang tak boleh letak A lah. Dia tak boleh berulang. Okey, so ada berapa cara untuk bentukkan ini? Nisa? Ya. Okey, saya satu example dulu. Example. Yang memenuhi syarat yang cikgu sebut di sini. A. 2, 4. 5 aksara, sekarang baru 3 saja. Dia panggil aksara kan panggil apa? Kalau selalu kita bentukkan kod dia beritahu kita nak buat berapa kan? Itu panggil apa istilah dia? Saya lupa. Syarat ke? Yang contohnya katakan selalu kita sekarang dunia penuh dengan password kan. Katakan cikgu nak pergi ni, cikgu nak login, cikgu masuk. Dia akan minta kita benarkan password kan. Dan selalu dia ada syarat kita kena wujudkan berapa. Itu panggil apa? Aksara kan. Ada soalan dia wajibkan kita password mesti berapa huruf, berapa nombor. Ada yang tak ada lah. Faham maksud saya? So sekarang contohnya soalan untuk ini So itu sebenarnya kalau kamu tengok pilih atau dan gabungan banyak digunakan di sini tau. Okay? Dan awak kan dapat kenapa dalam dalam software ini dia minta aksara kena sampai sekurang-kurangnya berapa. Kenapa itu tak minta banyak? Sebenarnya ada kaitan dengan apa yang kita belajar hari ini. Okay? So macam ni contoh ini cikgu mungkin wajibkan yang awak tulis kepada saya kena berapa aksara. Oh, cikgu ingat program apa ada SAP. Kita apalah. Faham maksud saya? Faham. Selalu ada kan? Okay. So, kalau awak nak buat satu example untuk ini, nak buat macam mana cikgu boleh terima? A24 boleh terima tak cukup? Dia akan kata saya buat lain lah. saya buat lain. S M B 2. Okey, 5 aksara betul, tak berulang betul. Pertama ialah worker betul.
belakang ialah nombor genap. Okey, cikgu boleh terima. So ini satu example dia lah. So di sini awak nampak ada 5 garis kan? 1, 2, 3, 4, 5. Okey. So kita tengok syarat pertama. Sebenarnya siapa pertama, siapa kedua tak kisahlah. Yang pentingnya awak tahu ada 2 syarat. Okey, kita tengok syarat pertama. Aksara pertama mesti merupakan huruf vokal. So tempat inilah kan. So apa yang cikgu boleh isi di sini? A. Ada pilihan lain? Tak ada. Tak ada sebab antara yang dia bagi kepada kita hanya satu saja vokal yang ada. Okey, lepas tu kita tengok syarat yang kedua. Aksara yang kelima merupakan nombor genap. So maksudnya yang kelima 1, 2, 3, 4, 5 inilah kan. Okey, mesti nombor genap. So apa yang cikgu boleh masuk di sini? 2 dengan 4. 2 dengan 4. Di mana tadi aku telah masukkan 2 kan? Okey, sekarang soalan saya. Ini jenis petindih ke jenis tak petindih? Ada mereka lebut tak? Tak. Tak lebut maksudnya kalau tak lebut jenis senanglah, kita tak payah cash dia, kita buat saja. Kita buat saja. So, berapa cara untuk ini? 1. Berapa cara untuk ini? 2. 2. Okey, sekarang baru kita tengok bahagian yang tidak ada syarat. Bahagian yang tidak ada syarat. So, cikgu pun tak tahu nak cakap huruf ke nak cakap nombor. Okey, ada berapa? Yang belum pakai ada berapa? 6. Jejak. 1. 5. Okey, ada 5. Di mana mula-mula cikgu bagi awak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1 telah isi di depan iaitu A. Kemudian antara 2 dan 4, salah satu sudah isi di belakang. So, kita ada lagi 5. Tempat nak isi? 3. 3. So, susun sebahagian ke susun semua? Ada 5 huruf ataupun nombor nak isi di 3 tempat. Nak susun di 3 tempat. Ini susun semua ke susun sebahagian? Sebahagian. Okey, kalau sebahagian apakah N kamu? N 5P3. Okey, boleh kan? Sebenarnya kalau kamu nak tahu susun semua ke susun sebahagian, tengok 2 angka ini. 2 angka ini kalau sama susun semua. Maksudnya kalau 5, 5, cikgu susun semua. Kalau 3, 3, cikgu susun semua. Kalau nampak satu besar, satu kecil, itu susun sebahagian. Selalu yang besar punya di atas, yang kecil punya di bawah. Okey, so kejap, cikgu cari ruangan dulu. Okey, so cara tulis jawapan? 1 darab 5P3 darab 2. Dapat 120. Okey, boleh ya? Okey, kita bagi contoh lagi. Okey, tak apalah, cikgu buat cerita sendiri sajalah. Okey, cikgu bagi 2, 4, 5, 6, 8 dan 9 dan 1. Okey. Okey, cikgu nak bentukkan kod 4 digit. Okey, soalan ni tricky sikit ya. Tak boleh berulang. Tak berulang. Okey. Lepas itu, nombor yang dibentuk itu, cikgu mesti bagi 4 digit punya. Nombor yang dibentuk itu melebihi 4,500. 4,500. Okay. Soalan ini sebenarnya soalan 1 syarat ke soalan 2 syarat? Soalan 1 syarat ke soalan 2 syarat? Irene? Ya. Awak rasa soalan ini soalan 1 syarat ke soalan 2 syarat? 2.
dia kena sorat pertama ialah apa? Dia kena lebih 4,500. Kena, okey. So sorat pertama awak ialah ini. Sorat kedua? Yang kat digit yang kedua tu kot. Kena lebih daripada 5. So di sini kalau sekali kita tengok memang macam satu syarat, dia melebihi 4,500. Tapi sebenarnya syarat ini berkenaan kita akan belah jadi dua. Kita akan belah jadi dua sebab ada dua tempat kita perlu tengok. Ada dua tempat kita perlu tengok. Okey. Nanti cikgu cerita baru awak nampak Okey, sekarang bagi saya satu example dulu. Sambung Airin. 4689. 4689 89. 4 digit lebih daripada 4,500 tak pula. Okey, boleh. So kita nampak di sini ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4. Okey. So kita akan tengok syarat pertama di sini. Syarat kedua di sini. Okey. Tapi cara dia beza sikit. Okey, kita tengok syarat pertama dulu. So apakah nombor yang sepatutnya letak di sini? Arin sama Arin. 45689. 4,5,6,8,9. 9. Okey. Lepas tu kita tengok syarat kedua. Apa nombor yang kena letak di sini? 5689. Okey. Kalau soalan saya ialah, kalau ini ialah 5, adakah awak pasti nombor yang cikgu tulis ini mesti melebihi 4,500? Lebih kot. Kalau sekarang kita tak tengok syarat pertama, kita tak tengok tempat pertama, kita tengok tempat kedua. Kalau awak cikgu letak 5 di sini, cikgu nak tanya awak, adakah ini pasti keluar satu nombor melebihi 4,500? Boleh? Kalau cikgu tulis macam ini, Tak boleh? tak boleh. So, di sini kamu akan nampak dia sebenarnya dia sangkut dah. Dia kena tengok ini baru tengok ini. Soalan ini tricky sikit dah. So, kejap cikgu terangkan. Tajuk ini pengiraan tak susah. Dia banyak memerlukan kefahaman kamu. Okey, banyak memerlukan kefahaman kamu. Dan sebenarnya cikgu tidak mampu terangkan semua contoh yang ada. So, cikgu sedang latih awak cara fikir. Latih awak cara awak fikir. So, di sini awak akan nampak syarat sebenarnya kena di dua tempat. Tapi kali ini dia sangkut dah. Dia sebab kalau setakat tengok dua belakang itu tak boleh. Dia tak macam sebelum. Kalau sebelum ini, asalkan ini 2 ataupun 4, kita sudah memenuhi syarat kedua. Tepang ini memang tak kacau dia. Tintir kan tak berdiri, tak kacau. Ataupun kalau kamu tengok ini. Okey, syarat kedua melebihi 500. Kita tengok ini aja. Belakang kita tak kisah. Kalau nak nombor ganjil, kita tengok belakang aja. Asalkan dia 1357, dia okey. Dia akan keluar nombor ganjil. Hanya sebab lebu ada nombor yang sama. Tapi dia pasti keluar satu nombor ganjil. Begitu juga dengan contoh pertama tadi kita. Gandaan 5, asalkan ini 5. Tak kisah apa di depan. Kalau nak kurang daripada 300, asalkan ini 1, 2. Belakang tak kisah. Tapi bila sampai contoh yang terakhir ni, yang apa yang awak nampak ialah kalau setakat cikgu tulis 5 di sini, macam tadi cikgu tulis 5 di sini, cikgu tak pasti. Sebab dia kena banyak berkandung kepada tepat. So soalan ini sebenarnya ia juga merupakan soalan jenis case. Okey. Tapi ada berapa case? Cikgu nak tanya kamu. Okey, cikgu nak tanya kamu. Kalau cikgu letak 9 di sini, adakah awak sangat pasti tak kisah cikgu letak apa di belakang, nombor ini akan melebihi 4,500? Arin sambung. Kalau cikgu letak 9 di sini, nombor yang cikgu bentuk, adakah dia pasti melebihi 4,500? Pasti. Pasti. Bagaimana dengan 8? Kalau cikgu letak 8 di sini?
Sama. Lebih. Sama. Kalau cikgu letak 6, Lebih. pun pasti lebih kan? Kalau cikgu letak 5, Lebih. kalau cikgu letak 4, Tak. tak jamin kan? So, soalan ini ada 2 kes. Satu ialah kalau saya letak 4. Satu lagi ialah saya letak 5, 6, 8, 9. Sebab saya sangat pasti kalau saya letak 5, 6, 8, 9, tak kisah apa di belakang ini, saya pasti dapat satu nombor melebihi 4,500. Tapi kalau saya letak 4 di sini, cikgu perlu tengok lagi nombor di sini. Cikgu perlu tengok nombor di sini untuk pastikan dia melebihi 4,500. Kejap, nombor apa saya ada saya pun tak ingat sudah. Kecilkan sikit ya. Sorry ya. Okey, ini nombor yang cikgu bagi. So soalan saya sekarang, Airin sambung jawab deh. Kalau tepang ini cikgu letak 4, apakah nombor yang sepatutnya cikgu letak di sini supaya cikgu tahu dia akan melebihi 4,500? 6. 6. 8 dengan 9. 8 dengan 9. Ada lagi? Tak ada kot. Kalau cikgu letak 5, Kau boleh. boleh ke tak boleh? Boleh kot. Boleh. Sebab 4, 5 contohnya 1, 2 lebih. Mungkin awak kata 4, 5, 0, 0. Cikgu tak lebih. Tapi kamu jangan lupa cikgu tak pekarkan kosong kepada awak. So, tak kisah bila cikgu letak 5 di sini. Kalau cikgu letak sini 4, sini 5. Belakang cikgu letak apa pun dia pasti melebihi 4,500. So, soalan ini ada 2 kes. Satu kes ialah tepang itu cikgu letak 9865. Bila cikgu sudah letak 9865, cikgu tak payah pedulikan kedua inilah sebab dia pasti lebih 4,500. Kes kedua, dia ada 2 tempat lah. Satu tempat ialah cikgu letak ini 4. Okey, kemudian cikgu letak yang ini 5, 6, 8, 9. Salah satu. Okey. Kalau kes pertama hanya kontrol satu tempat cukup. Sebab bila cikgu letak 5, 6, 8, 9, dia pasti melebihi 4,500. So sekarang kita akan fikirkan setiap kes ini ada berapa cara. Kejap cikgu bawa turun sikit. Alamak. Lambat nak bawa turun. Kejap. Kalau ada ruangan tulis. Okay, so sekarang hari ini kita buat ya. So untuk kes pertama ini, berapa cara untuk cikgu isi di tempat pertama ini? Tempat ini, berapa cara? 4. 4 cara di sini. Okey, lepas tu kita tengok kawasan yang tidak ada syarat. Kawasan yang tidak ada syarat. Okey, mula-mula kita ada berapa nombor? Mula-mula kita ada, cikgu tulis keluar, kita ada 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9. Okey. So, ini nombor yang kita ada. So, sekarang kita ada 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 dan salah satu antara 5, 6, 8, 9 sudah letak di depan. So, ada berapa lagi nombor yang belum diisi? 6. Okey, ada 6. Ya, mula-mula ada 7, sekarang tinggal 6. Tempat nak isi ada berapa? 3. 3. So, susun semua ke susun sebahagian untuk bulatan hitam tu? Sebahagian. So, macam nak tulis? 6P3. 6P3. Okey, tulis pengiraan dia. 4 darab 6P3. Okey, tekan kalkulator. 480. 480. Okey, sekarang kita tengok kes kedua. Okey, berapa cara untuk kawasan biru ini? 1. Kawasan merah? 4. Okey. Kemudian kawasan yang tidak ada syarat. Kejap. Okey, ada berapa lagi nombor belum diisi? Saya isi 4. Okey, ada 5.
Saya sudah isi 1 di depan, kemudian adalah 5, 6, 8, 9. Salah satu tu dah diisi di tengah-tengah. So, situ ada 5 lagi. Tempat nak isi ada berapa? 1. Okey, 1. So, susun semua ke susun sebahagian? Sebahagian. Okey, so macam mana tulis kawasan hitam ini? 5P1. 5P1. Okey, macam mana nak tulis pengiraan dia? 1 darab 4 darab 5P1. Okey, kira 20. 20. Okey, yang kamu ingat di sini bila kamu fikir sebagai cash punya jawapan terakhir awal sepatutnya awal tambah, bukan darab sudah So 480 tambah 20. Jawapan 500. 500. Ingat sini ialah tambah. Kalau awak fikir sebagai case 1, case 2, case 3, maka tindakan nanti yang terakhir itu ialah tambah. Tapi setiap case punya memang darab. Setiap case punya memang darab. Teacher, Apa dia? kes 2 ni kenapa ada 3 digit je? Bukan patutnya ada 4 digit? Oh ya, Saya nak 4,500. ya, thank you. Tengok. Cikgu silap. Ya. Ada 4 digit. Itu pentingnya nak buat garis dengan betul. Tertinggal 1 garis sudah. Sorry. Arin, balik. Thank you. Okay, so tempat ada berapa? 2. 2. So kita ubah sikit ya. Terima kasih. Tadi siapa yang cakap dengan saya? 5P2. Kira balik. 80. Okay, 80. So jawapan terakhir 560. 560. Okay, terima kasih. Sorry ya. Okay. So itu sebabnya kalau buat garis ini tertinggal, itulah semua tertinggal lah. Okay. Boleh? So itu dia kalau pecah, cukup balik ke sini. Mana ni? Okay.